Wagwan, salam sejahtera semua. Nama saya JP, pemilik syarikat JP SafeTech Solutions. Syarikat kita deal dengan alat keselamatan kebakaran, terutamanya alat pemadam api. Kita jual alat pemadam api, kita refill, kita servis, kita pasang. Selain itu, kita juga consult pasal alat pemadam api. Misal kata you nak beli alat pemadam api, tapi tak tahu jenis apa nak beli, berapa banyak nak beli, kat mana nak pasang, kita boleh tolong. Selain itu, kita juga jual fire blanket dan smoke detectors. Tujuan saya buat video hari ini adalah untuk kongsi pengetahuan sikit pasal keselamatan kebakaran, juga dikenali sebagai fire safety ya. So bila cakap pasal fire safety ni, topik dia ada banyak. Tapi untuk video hari ini, saya akan explain pasal bomba certificate. Okay, ni first time saya buat video ya. So kalau video saya tak best sangat, bagi chance sikit, saya akan cuba improve dalam video-video akan datang. So bomba cert ni salah satu aspek yang penting untuk commercial fire extinguishers ya. So bila kita cakap pasal fire extinguisher ni, kita boleh divide to two categories. Satu commercial fire extinguishers, lagi satu non-commercial fire extinguishers. Non-commercial fire extinguishers adalah untuk kegunaan rumah, mostly untuk residential use. Kelebihan dia kecil, mobile, handy, nampak cantik, ada design yang fancy. Tapi kekurangan dia punya capacity nak padam api tu kecil. So api kecil dia boleh padam, tapi kalau api besar dia kurang capacity dia lah nak padam. So tak boleh guna untuk api besar semua. So elok untuk gunaan rumah semua, macam dapur terbakar ke time you tengah masak, api masih kecil, you boleh guna non-commercial fire extinguishers. Kalau cakap pasal commercial fire extinguisher tu, yang biasa kita tengok lah kat tempat awam yang warna merah besar tu. Dia taklah cantik sangat, tapi dia punya kelebihan tu, dia punya capacity nak padam api tu besar lah. So api besar pun dia boleh padam. So untuk commercial fire extinguisher tu, setiap unit of fire extinguisher tu kena ada dia punya fire certificate. So bila bomba datang inspection kat Permisu, dia akan check semua benda ni. First things first, dia akan check kalau ada pemadam api ke tak ada. Then second, kalau ada pemadam api, dia akan check untuk bomba certificate. So bomba certificate tu yang dia boleh tengok yang you dah service you punya alat pemadam api ke belum. So alat pemadam api ni, every time you buy from the manufacturing date, dia boleh tahan untuk 10 tahun ya. Tapi setiap tahun you kena service dengan you kena renew bomba certificate tu. So dalam jangka hayat satu tong tu, you akan tukar bomba certificate tu 10 kali lah. So setiap commercial fire extinguisher ni, you kena ada bomba certificate ya. Tapi ada dua exception. Exception pertama, let's say you nak guna commercial fire extinguisher tapi untuk kegunaan rumah. Misal kata you ada bengkel kat rumah, you suka buat kerja DIY macam tu. So you nak simpan commercial fire extinguisher yang besar kat rumah. Untuk tong tu, you tak payah guna bomba certificate. Lagi satu exception, kalau you drive Grab, bila pergi untuk Puspakom inspection tu, Puspakom akan minta 1kg ABC dry powder fire extinguisher dalam kereta. Extinguisher tu pun tak payah bomba certificate. Asalkan you ada extinguisher, Puspakom akan terima lah. Sekarang jom kita tengok bagaimana rupanya bomba certificate. Okay, so ni dia bomba certificate. Dia stiker berwarna putih petak. Ciri-ciri dia, kat top left corner ada jata Malaysia. Kat top right corner ada logo Jabatan Bomba Malaysia. Lepas tu kat tengah ada tulis Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kat bawah dia ada tulis APA number. Okay, so APA stands for alat pemadam api ya. So nombor ni adalah nombor siri alat pemadam api. Kejap lagi I akan get back to nombor siri ni sebab ada maksud tersirat dalam nombor siri ni. Okay, kejap lagi I akan explain in detail. So kat bawah nombor siri tu ada macam barcode tapi dia panjang sikit lah. So barcode ni adalah untuk kegunaan bomba. Bila dia scan barcode ni, dia akan dapat tahu informasi pasal alat pemadam api ni. Lepas tu kat bawah barcode ni ada expiry date. Okay, macam contoh dalam bomba certificate ni, dia punya expiry date 18 Mac 2022. So alat pemadam api ni, bila you service tu, bomba certificate ni boleh tahan untuk 1 tahun ya. Contoh alat pemadam api ni diservis on 18 March 2021. Okay, saat tu dia punya expiry date 18 March 2022. Okay, so kat bawah expiry date tu ada tulis lokasi. Macam kat bomba certificate ni ditulis front area kan. Macam contoh kalau you ada banyak pemadam api kat you punya tempat, you boleh letak lokasi lah. Macam front office ke reception, store macam tu. So you boleh keep track yang mana satu alat pemadam api untuk tempat mana. Kalau you tak ada banyak, tempat ni dia akan biar kosong lah, tak payah tulis apa-apa. Lepas tu kat bawah tu ada tulis dia punya address. Okay, alamat tempat yang you guna alat pemadam api ni. So nombor siri tadi tu. Okay, so nombor siri ni ada banyak maksud tersirat ya.
Okay, so kita tengok satu demi satu. So kat depan tu dia ada tulis SR. So SR ni stands for dia punya jenama. Okay, macam SR ni dia stands for Steel Recon Industry, short form untuk dia punya brand SRI. So setahu saya kat Malaysia ada 6 brand fire extinguishers local manufacturer punya. Dia ada SRI, Eversafe, Firefighter, Flammart, Unique Fire dengan Peacewell. So according to dia punya brand tu, dia punya code tu, SRI dia tulis SR, Eversafe dia tulis EE, Firefighter dia tulis FF, Flammart dia tulis FM, Unique Fire dia tulis UF, dan Peacewell dia akan tulis PW. Okay, so itu ikut dia punya jenama lah, yang first 2 letters tu. Lepas tu ada 6 nombor kat belakang dia. So 6 nombor ni adalah fire extinguisher punya manufacturing date. So macam contoh dalam bomba certificate ni dia tulis 112019. Maksudnya dia punya manufacturing date tu November 2019. Okay, so lepas manufacturing date ni ada lagi satu huruf kat belakang, dia tulis Y. Huruf ni represents jenis fire extinguisher. So kalau Y dia punya type tu ABC dry powder, kalau dia tulis Z dia punya type tu CO2 gas. So kat Malaysia untuk commercial sector ni mostly dia guna 2 jenis fire extinguisher, dry powder dengan CO2 gas. Jenis fire extinguisher ni I akan explain in detail on my next video. Untuk video ni I concentrate on bomba certificate je. So kalau dia Y, jenis ni dry powder lah. So dalam example ni dia tulis Y. Tong ni dia type dry powder, ABC dry powder. So lepas huruf Y ni ada lagi 6 digit. So 6 digit ni adalah nombor siri tong lah, nombor tong. Nombor tong dengan nombor di bomba cert tu kena matching So dia akan tengok nombor tong dengan nombor di bomba certificate tu. Kalau nombor tu tak matching, kalau macam tu bomba certificate tu salah lah. Okay, bila bomba datang inspect, dia akan tengok nombor tu sama dengan nombor tong tak. So selain tu ni example untuk CO2 type. Macam tadi dia tulis Y kan, tengok kat sini dia tulis Z. Maksudnya tong ni adalah jenis CO2 gas. Lepas tu tengok dia punya jenama. Kat sini tadi tulis SR, kat sini tulis PW. Maksudnya dia punya jenama tu Peacewell. So I rasa itu saja untuk kali ni. I rasa I dah cover semua aspek untuk bomba certificate. Kalau video ni bermanfaat, tolong share, like and subscribe. Thank you very much.